For the last 3 decades, Knowledge Centre at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Centre at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Centre at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau, kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah.
Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, sidrek akan menutup kes. Izinkan sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Salam sejahtera dan selamat datang ke webinar kita. Sekiranya anda boleh dengar suara Syaz dengan jelas, anda boleh type ya dekat chat box. So Syaz tahu. Korang boleh dengar? Okay. So, hari ini kita punya tajuk webinar kita bertajuk analisa teknikal dan indikator untuk pelabur baru. Buat makluman semua, webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. Sebelum Syaz mulakan webinar kita, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian, keputusan pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenali latar belakang Encik Farhan. Encik Farhan yang bernama Muhammad Farhan Kamaluddin. Beliau juga merupakan pemegang lesen sah laku wakil pasaran modal dari Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham equities dan juga futures. Beliau juga berpengalaman dan masih berkhidmat sebagai remiser selama lebih 10 tahun dan beliau juga mempunyai diploma analisis teknikal oleh UK Society of Technical Analysts and also certified financial technician. Dan beliau juga merupakan ahli Persatuan Remiser Bumi Putra iaitu Pribumi dan ahli Persatuan Penganalisis Teknikal Malaysia iaitu MATA. Dan beliau juga banyak menganjurkan seminar, kelas yang berkaitan dengan pasaran saham dan juga pasaran niaga hadapan. Hai Encik Farhan, apa khabar? Hai Syaz, khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Harap-harap Encik Farhan dah dinner dulu sebelum kita mulakan webinar kita. Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Okey Encik Farhan, sebelum walaupun dah habis raya, tapi kita tak dapat jumpa lagi, izinkan Syaz untuk wish selamat hari raya kepada Encik Farhan ya. Selamat raya Encik Farhan. Selamat raya juga Syaz. Okey, rasanya kita dah boleh mulakan webinar kita. Syaz serahkan webinar kita kepada Encik Farhan ya. Okey. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua partisipan pada malam ni yang sudi luangkan masa. Terima kasih kepada semua yang tak sudi, bukan tak sudilah, yang tak ada masa untuk join pada malam ni. So anda mungkin akan tengok recording selepas ni. Terima kasih juga kerana orang kata menonton video ni lah, ataupun yang join, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang kedua, terima kasih juga kepada pihak Bursa selaku penaja untuk sesi webinar yang dianjurkan oleh LiveChamp. Terima kasih juga kepada LiveChamp. Okey, tajuk hari ini kita akan berbicara ataupun saya akan berkongsi dengan anda berkenaan topik analisa teknikal dan indikator untuk pelabur baru.
Okey, sebenarnya tak kisahlah anda pelabur baru ke pelabur lama ke, mungkin apa yang saya kongsikan ni mungkin anda dah tahu, ramai anda dah tahu, ataupun yang baru mungkin yang tak faham, tak clear, anda akan boleh letak soalan anda di chat box ke, ataupun nanti mungkin boleh rujuk saya kemudian. Saya masih berkhidmat di broker, so apa-apa anda boleh rujuk lah. Okey, untuk saya buka slide. Okey, okey, untuk sesi hari ini, perkongsian pada hari ini, apa yang kita nak belajar adalah asas kepada analisa teknikal dan indikator. Ada beberapa indikator yang saya akan share macam mana cara nak guna ataupun apakah yang kita boleh guna sebagai panduan untuk kita membeli ataupun menjual suatu saham tu lah. Okey, yang hari ini kita akan fokus pada saham lah di Bursa Malaysia. So sebab kita ada banyak produk macam pasaran hadapan, so kita boleh juga trade di Bursa Malaysia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang analisa teknikal, bukan sesuatu produk lah. So anda boleh gunakan ilmu ni di mana-mana pasaran ataupun di mana-mana produk kewangan yang disediakan oleh pihak-pihak broker dan pihak Bursa Malaysia lah. Okey, topik ni saya akan cerita sikit lah berkenaan apa kesilapan lazim yang selalu digunakan oleh pelabur baru ataupun trader barulah, pedagang baru, dan apa-apa perkara yang penting untuk kita perlu tahu sebelum kita nak mula trade lah. Sebab ada term-terms yang mungkin saya terpaksa dalam slide ni pun ada terpaksa saya tukar kepada English sebab ada term-terms yang asalnya memang English dan kita nak tukar kepada bahasa Melayu pun macam tak kena kan. So kalau anda tak faham anda boleh tanya juga, tapi insyaAllah saya akan terangkan dia punya term-term tersebut lah. Okay, so first of all, apa itu analisa teknikal? Yang biasa kita sebut technical analysis lah, ataupun short form dia TA lah. So orang sebut TA ni adalah technical analysis. So technical analysis ni dia punya pengertian dia ataupun maksud dia adalah dalam bahasa Inggeris adalah maksud yang sebenar lah, kita ambil daripada buku John Murphy. So saya pun ada contoh buku ni, John Murphy. Saya ambil daripada buku ni. So mungkin anda tak nampak, tapi nanti saya akan share dekat next slide buku dia. So anda boleh study lah jika anda nak belajar tentang technical analysis dengan lebih detail. Okay, technical analysis is the study of market action. So primarily through the use of charts and for the purpose of forecasting future price trends. So maksudnya kat sini, analisa teknikal ni adalah satu kajian yang kita kaji menggunakan chart ataupun kita panggil chart lah, carta tu. Kita panggil nama dalam bahasa Melayu, kita panggil carta lah kalau kita convert terus. So kajian berkenaan chart ke atas pergerakan harga. Maknanya kita nak kaji kenapa harga bergerak ke atas, macam mana dia bergerak ke atas dan kenapa dia bergerak ke atas. Jadi ia bermaksud satu kajian berdasarkan chart ke atas pergerakan harga dengan tujuan untuk menjagakan trend ataupun pergerakan dia pada masa akan datang. Jadi pergerakan pasaran ni pula dapat dilihat melalui harga tersebut naik dengan jumlah volume urus niaga tadi. So maknanya dia kenaikan dia, kita nak jangka saham ni boleh naik ke tak. Tapi kita akan menggunakan analisa teknikal ni untuk buat jangkaan tersebut, kajian tersebut lah. Jadi apa yang diambil kira dalam asas untuk technical analysis ni adalah dua ni, iaitu harga dan volume. Okay, so analisa teknikal saya dah simplify ataupun saya dah summarizekan. Jadi technical analysis ni mengkaji carta ataupun chart tadi menggunakan past data ataupun sejarah harga yang lepas. Tak kisahlah saham tu saham A, B, C ataupun saham D, E, F kan. So kita nak kaji apa sejarah sebelum ni yang berlaku saham ni, naik turun dia macam mana, gunakan sejarah yang lama ni, pergerakan dia untuk kita kaji ataupun jangkakan harga akan datang. Yang maksudnya sebelum ni harga dia naik sekian. So akan datang ni akan naik mungkin sekian juga. Sama seperti apa yang berlaku pada sejarah sebelum ni. So sejarah mungkin berulang lah kan. So kedua adalah kajian ni adalah kaedah yang paling cepat.
untuk dikaji berbanding kita menggunakan kaedah perakaunan, iaitu kita buat analisa fundamental. So anda kena kira PE ratio, NTA, net tangible asset dan sebagainya. So anda perlu ambil data-data ni untuk blend semua untuk dapatkan apa fair value ataupun apa market yang sesuai lah, harga yang sesuai. Kita panggil fair value untuk sesuatu saham. Jadi untuk technical analysis ni anda belajar beberapa indikator untuk cari timing, untuk tahu trend dia. Jadi mengambil masa dengan lebih cepat. Okey, so seterusnya adalah technical analysis ni pun dia biasanya dia dah merangkumi dari segi sudut orang kata emosi, psikologi, faktor ekonomi, apa-apa semua yang mempengaruhi pergerakan harga tu, dia dah dimasukkan sekali dalam technical analysis ni. Sebab contohnya berlaku panic selling. So disebabkan emosi, disebabkan faktor-faktor ekonomi atau news dan sebagainya, dia menyebabkan harga jatuh. Jadi dalam technical analysis ni kita ada kajian tersebut. Mungkin harga break support, nanti kita akan belajar lah. Harga break support, okey, dia akan ada panic selling. Mungkin memang company tersebut ada problem dan sebagainya. Jadi dia membuatkan kita mudah untuk menjangkakan, sebab kita boleh kata overall walaupun tak semua data yang ada ni ada dalam technical analysis, tapi sedikit sebanyak dia akan membantu. Okey, seterusnya technical analysis ni kebiasaannya adalah kajian untuk jangka pendek. Sebab bila anda mengkaji dari sudut fundamental, dia mengambil masa yang agak lama untuk price tu sampai ataupun price tu react dengan data tu. Berbanding dengan technical analysis ni, anda boleh trade ataupun anda boleh beli saham tu untuk tempoh masa yang pendek. Mungkin 1 hari, mungkin kurang 1 hari pun ada juga. Mungkin ada orang trade dalam 1 jam. So jadi dia bersifat jangka pendek. Jadi dan dia mementingkan ketepatan untuk kita masuk tu. Entry, timing dia untuk kita beli dan exit untuk kita jual saham tersebut. Okey, yang seterusnya adalah menggunakan chart lah untuk kita untuk kita trade tadi. So chart ni mana-mana yang belum ada CDS, so anda boleh buka akaun CDS dengan mana-mana broker yang ada kat Malaysia ni. So banyak broker, anda boleh, sekarang banyak online dia. So kita buka akaun online saja dan anda boleh orang kata apa? Buka akaun CDS, dapat platform, so anda boleh kaji dari platform broker yang broker sediakan lah. Okey, first of all dalam the next orang kata apa? Next topik lah dalam technical analysis ni, biasanya semua akan cerita ataupun berkisar tentang prinsip ataupun kita panggil falsafah. Maknanya dalam technical analysis ni ada dia punya core dia, kita panggil. Dia punya falsafah lah kan. So pegangan dia, senang cerita macam tu lah. Kita ada, saya ambil 3 yang utama. First is market action discount everything. Apa maksud dia? Maksud dia adalah setiap pergerakan harga yang berlaku ni, dia dah mengambil kira faktor-faktor luaran. Tak kisahlah apa sebab, maksudnya sebab politik, sebab sentimen tak bagus, inflasi dan sebagainya, itu semua news kan. Jadi dia akan reflect pada price dan price tu akan bergerak mengikut orang kata apa, mengikut apa yang berlaku di luar lah, maksudnya harga tu bergerak ikut apa yang market ataupun sentimen-sentimen kat luar ni berlaku. Maksudnya kalau ada certain news ataupun jangkaan yang tak bagus tentang ekonomi dan sebagainya, jadi harga akan turun. So maknanya itu kita panggil market action. So apa yang market buat adalah dah discount everything lah. Jadi di mana price action ni pula akan menunjukkan, akan bagi signal kat kita untuk menentukan pergerakan harga tersebut. Okay, yang kedua adalah price move in trend. So dalam technical analysis, benda ni agak penting, sangat-sangat penting, adalah basic yang anda perlu mahir, anda perlu tahu, iaitu dia nak mengenal pasti trend. Apa yang kita nak tahu dalam market ni simple. Kita ada 3 trend yang utama, nanti saya akan explain. Kita nak tahu sebab kita, kalau dalam saham kita one way market, maksudnya satu hala saja. Kita boleh beli pada harga RM1, kita jual pada harga RM2. Kita tak nak beli pada harga RM1, kita jual pada harga 50 sen. So kita akan rugi. So kita nak price tu move dalam satu trend, iaitu trend uptrend lah, supaya kita boleh buat profit. So bila kita jumpa saham yang downtrend, kita takkan buat entry lah, ataupun kita takkan beli saham tersebut. Jadi bila kita tahu trend tersebut, maka senanglah untuk kita buat decision tu, untuk beli saham tu ke tidak. So jadi core dia adalah price move dalam trend. Okey, yang ketiga adalah history repeat itself. So macam tadi saya terangkan, maksud technical analysis tu sendiri, dia nak mengkaji
sejarah ataupun data-data yang past data lah, yang data-data yang lama. So maknanya di technical analysis ni dia memberitahu kita menjangkakan apa yang berlaku sebelum-sebelum ni akan berlaku balik pada masa akan datang. That simple. That's why kita kaji apa yang berlaku yang lepas untuk pergerakan dia. So kita akan mengkaji, okay, lepas ni dia akan buat benda yang sama, mungkin in next week ataupun next year, ataupun kita ada kajian dia lah yang kita nak tengok. Okay, yang ni pula adalah pergerakan harga, fasa pergerakan harga lah. Dia bukan trend lagi. Okay, kita panggil lebih kurang dia, saya lebih suka panggil dia market structure lah. Sorry, market structure. Maksudnya dalam pergerakan harga ni, untuk yang ni di orang kata apa, senang cerita, dia punya founder yang idea of Wyckoff ni adalah Wyckoff sendiri. So dia menggambarkan market ni bergerak dalam 3 fasa yang ni. So dalam saham kita belajar 3 ni lah. Maksudnya dari segi fasa pertama ni, pasaran saham ni akan berlaku satu proses kita panggil aktiviti pengumpulan ataupun accumulation sebelum dia bergerak. Sekejap Okay, so kalau nampak dekat sini, saya pakai apa ni, pointer ni. So akan berlaku fasa pengumpulan yang pertama lah. So maknanya sebelum saham tu bergerak naik, mesti akan ada pengumpulan. So siapa yang mengumpul tu dalam market ni, tak kisahlah ada yang kata sindiket, Jerome dan sebagainya, big fund dan sebagainya. So apa yang akan berlaku dalam market berulang-ulang dan mungkin melibatkan semua saham lah yang berlaku, tapi semua akan melalui proses yang sama. Jadi sebelum harga bergerak naik, dia akan berlaku dalam satu fasa ni kita panggil fasa pengumpulan ataupun accumulation. Fasa yang kedua adalah fasa yang kita panggil markup lah. So maknanya dia dah start naik. Tadi dah kumpul, then dia breakout, dia naik. Okay, so dia start naik. So fasa ni kita akan, fasa-fasa ni, fasa yang kedua ni adalah fasa di mana kita sebagai pelabur-pelabur ataupun trader-trader, retail-retail ni akan tertarik apabila harga tu naik. Start naik lah, kita minat lah. So di mana waktu ni akan menarik pelabur ataupun trader-trader tegar ni untuk masuk, join dalam rally tu, kita panggil lah, kenaikan tu. So that's why waktu ni volume dia akan meningkat sebab selain jerung-jerung yang telah beli tadi ataupun orang-orang yang telah beli dekat bawah accumulation ni, so dia akan beli juga dekat atas dekat proses markup ni, tapi tak banyak seperti retailer beli sebab dia orang dah collect banyak dekat bawah ni. Tapi dia orang perlu collect juga dekat atas ni supaya harga tu akan ada kekuatan untuk naik ataupun momentum. So pada fasa ketiga adalah fasa distribution ataupun kita punya markdown. So di fasa ni kena hati-hatilah sebab akan berlaku fake breakout dan sebagainya. Waktu ni kita rasa macam dia boleh pergi lagi naik kan, tapi tak pergi, dia turun balik. Tapi kita rasa macam boleh naik lagi, kita berharap lagi dan sebagainya. So dia akan berlaku distribution di mana proses pengambilan untung akan berlaku di fasa atas ni, distribution. So dalam orang kata dalam chart ni, dalam gambar ni simple lah kan. Dalam chart nanti anda tak nampak pula, anda kata macam tak nampak sebiji macam ni kan. So dia tak semestinya sama lah, tapi basic dia tetap sama akan berlaku. So anda akan kaji, that's why apa yang kita kaji adalah pergerakan harga dengan volume kat bawah ni. Itu adalah asas dalam technical analysis lah. Sebab tu ada orang pakai chart, orang kata apa, naked, chart kata naked lah, tak pakai indicator apa semua, dia orang still boleh trade sebab yang asas adalah pergerakan harga ataupun price action ni dengan volume tersebut ke bawah ni. So maknanya kenaikan tu ada volume, maknanya dia strong lah. Kalau turun dia ada volume dan dia strong juga turun. So tak perlu susah-susah. Okay, so seterusnya adalah jangka masa ataupun kita panggil senang cerita time frame lah. So ramai yang tanya, biasa bahasa-bahasa teknikal ni senang kita pakai time frame. So mana-mana yang baru kan, kalau tiba-tiba jumpa dalam grup ke dalam mana-mana, tiba-tiba ada broker share time frame. So time frame is jangka masa untuk kita kaji chart tersebut. Sebab chart ni boleh dibagi dalam beberapa masa, tak kisahlah, anda boleh pakai chart minutes, even chart 1 second pun ada, 1 saat pun ada. So dia depends pada kita punya risiko, dia depends pada kita punya setup dan sebagainya. Kita ada trading plan kita dan kita kena sesuaikan. Jadi secara overall ataupun general dia, saya akan cerita kat sini adalah 3 jangka masa yang biasanya kita
simplify ataupun kita asingkan ikut senang cerita ikut trend dan ikut apa ni orang kata selera kita lah. Sebab okey, kita ada jangka masa panjang, iaitu jangka masa ni panjang ni biasanya panjang lah, maksudnya lebih 6 bulan ke atas ataupun 1 tahun atau lebih. Maknanya chart yang kita akan guna adalah time frame biasanya monthly chart lah. So pergerakan dia agak makan masa yang lama lah, sebab bila kita tengok bawah ni satu candle kan, candlestick warna hijau merah ni, so satu candle tu mewakili 1 bulan. Jadi untuk jadi satu kenaikan tu makan masa mungkin 10 bulan ataupun lebih. Jadi pergerakan dia akan makan masa yang panjang sebab kita guna monthly chart. Dia mewakili sebulan punya pergerakan. Untuk jangka masa sederhana ni biasa 3 bulan ke 6 bulan. So biasanya jangka masa sederhana ni ada juga macam orang-orang yang mungkin pelabur-pelabur ataupun indikator investor-investor yang part time trading ataupun part time invest. So maknanya dia kajian dia untuk 3 bulan. Kita tak nak tengok very short term sebab mungkin kekangan masa dan sebagainya. So dia ambil tempoh yang lebih panjang. Ada pro and cons mana yang cepat ni ataupun mana yang lambat. So kita jangan terlalu kata kena tengok short term, kena tengok long term saja. So tak ada macam tu. So chart yang biasa digunakan untuk jangka masa sederhana ni adalah 3 bulan ke 6 bulan. Maksudnya jangka masa pergerakan harga tu untuk efek dalam masa 3 bulan ke 6 bulan lah biasanya. So kita guna time frame weekly, kebiasaan kajian yang kita guna lah. Yang seterusnya adalah kajian jangka masa pendek. Jangka masa pendek ni biasanya 3 bulan ke bawah. Untuk kita target pergerakan tu akan berlaku dalam masa sebulan atau sebulan ke 3 bulan ataupun less than 1 week kadang-kadang. So yang ni lebih pada orang kata trader lah. Mana trader yang kerap keluar masuk kan, dia nak untung dalam masa mungkin sehari dia nak ada untung kontra ataupun intraday. So dia akan kaji chart-chart yang bersifat jangka pendek, iaitu seperti chart daily, 1 hour, 30 minit, 5 minit, even 1 minit pun ada. So untuk dapat pergerakan yang kecil-kecil ni, so dia akan buat trading tu dalam volume yang lebih besar tapi kenaikan yang lebih kecil lah. Okey, jenis-jenis carta ni Okey, jenis-jenis carta kat sini saya share dua. Sebenarnya ada banyak kita panggil, saya bagi contoh Okey, saya cerita dulu berkenaan chart ni. Okey, yang pada saya yang senang dan penting untuk asas adalah candlestick chart dan line chart. So apa kelebihan, apa kekurangan ada juga pada kedua-dua ni. Okey, candlestick chart ni dia ada candle. Yang hijau merah ni kan. Hijau merah ni kita panggil candle lah, lilin. So lilin. Tapi dia ada, kita panggil shadow kat bawah ni ataupun kat atas. Ataupun kita panggil dalam trading, dalam teknik analysis kita panggil wick ataupun shadow lah. Ada orang panggil echo kan, dia buat high ataupun dia buat low. So candlestick ni penting pada saya, dia sebab candlestick tu ada signal-signal tertentu. Nanti kita akan tengok sikit about candlestick. Jadi ada kelebihan kat situ, jadi ada signal-signal yang ditunjukkan oleh candlestick ni. So advantage lah bila kita guna candlestick ni. So yang kedua adalah line chart. Line chart ni pun agak simple. So dia just pakai harga tutup je lah. Okey, harga tutup hari ni RM1, dia dot RM1. Esok tutup RM1.10, dia dot RM1.10. So bila dia combine dot-dot tu, dia akan jadi line lah. Jadi line ni simple dia sebab kita tak nampak price candle tu lah, merah hijau tadi ataupun hitam putih ke. Dia just nampak line dia. Tapi kita senang nak guna kalau kita baru-baru nak belajar, nak lukis support resistance nak lukis ni kan. So kita senang guna line chart ni sebab dia simple. Dia just kita nampak bucu-bucu ni, kita just combine dan dia jadi support. Combine kita jadi resistance. So simple je. Jadi jangan gusar, jangan pening-pening. So pilih satu, mungkin anda akan biasakan lah kedua-dua ni. Bagi yang barulah, yang biasa guna candlestick. Kita ada banyak lagi, ada Ikinashi, Renko dan sebagainya. So yang tu advance lah, sebab ada signal-signal dan ada sebab-sebab kenapa orang guna bar chart dan sebagainya. Tapi yang kat sini saya just cerita tentang candlestick chart dengan line chart saja. Okey. Ni candlestick tadi. Tadi merah hijau kan? Hijau merah lah. So maknanya kalau candlestick hijau ni dia naik, candlestick merah ni turun. That is the signal lah, ataupun petanda yang candlestick ni boleh bagi kat kita.
So ada certain chart broker kadang macam contoh macam RHB, advance charting dia, macam saya di RHB, advance charting kita ada pakai putih hitam ni. Tapi kita ada juga provide yang kuning hijau merah ni. Okay, so candlestick ni adalah satu bentuk chart yang menunjukkan harga buka, harga tutup, harga tertinggi dan harga terendah. Open, high, low, close. Okay, so candlestick ni juga dapat bantu kita nak tentukan, okay, yang macam hijau ni kita panggil bull lah, bullish ataupun naik, positif. So yang merah sebelah kanan ni menandakan dia bear ataupun turun lah. Maknanya sebab, okay, apabila kita tengok contoh candlestick warna apa ni, sekejap saya pakai pen. Okay, so kita nampak close dekat sini kan, open dekat bawah ni. Maknanya kalau saham ni, kita ambil contoh ni daily chart lah kan. Okay, so daily chart, so maknanya pagi tadi kita panggil hari Jumaat lah, pagi tadi harga buka RM1. Okay, harga buka pagi naik ataupun mungkin mungkin dia turun dulu lah, pergi kat 99 sen kat low ni kan. So low ni 99 sen, dia turun, lepas tu dia naik pergi buat high mungkin RM1.10. Lepas tu dia turun balik pukul 5, dia tutup dekat mungkin RM1.08. So kiranya senang cerita pergerakan hari ni adalah uptrend lah, sebab buka dekat harga RM1, dia tutup harga RM1.08. Cuma dia buat kenaikan echo dia ni kan dekat RM1.10. So sekejap macam ni nak padam. Okay, so macam tu je lah cara kita nak baca dia. Jadi kalau untuk lebih detail lah, sebenarnya tak susah sangat untuk baca, untuk faham candlestick ni. Okay, so sama juga dengan yang merah ni, cuma yang merah ni terbalik. Sebab bila dia menandakan penurunan, so maknanya dia open body ni, kita panggil body candle ni, dekat open ni lah. Mungkin open harga RM1.10 tadi, tutup harga RM1. Tutup harga RM1. Jadi dia turun 10 sen. So dia bearish candle lah. So kita nak baca benda tu je. Okay, so jenis-jenis candlestick. Jenis-jenis candlestick ni terlalu banyak sebenarnya. Dalam buku ke, dalam mana-mana Google, anda boleh Google, YouTube ke dan sebagainya, ramai yang bercerita tentang jenis-jenis candlestick yang banyak lah. Tapi dekat sini saya share a few yang pada saya penting. Candlestick ni, sebab candlestick ni adalah terbentuk daripada psikologi ataupun sentimen kita lah terhadap pasaran. Sebab macam tadi saya cakap, kalau berlaku panic selling, tiba-tiba jatuh kuat, dia akan mungkin membentuk Marubozu yang bearish ni ataupun bearish long body ni. Jadi ataupun berlaku shooting star tadi. Jadi dia ada signal-signal dia. So yang saya bagi ni adalah antara signal-signal yang kuat lah. Marubozu ni mungkin adalah signal continuation, maknanya sambungan momentum tu, sebab dia kuat, dia open dekat bawah ni, dia tutup kat atas ni, full body. Dia tak ada eko-eko, dia maknanya dia solid, dia tutup kuat. So kalau macam ni Marubozu bearish, so dia turun, dia open dekat harga yang dia buka dan dia tutup pada harga yang last kali. So maknanya dia solid. Hari tu dia turun terus, tak ada rebound balik untuk tutup ke dan sebagainya. So dia menandakan momentum selling tu tengah kuat. So itu yang kita boleh baca dari candlestick lah. So macam ada yang lambang salib ni kan, yang tak ada body kan, tak ada colour, so hitam je, macam tiang je kan. So yang ni kita panggil doji. Doji ni pun sangat powerful kalau kita boleh cari. Nanti kita akan tengok dekat chart kalau sempat. Okey, doji. Yang kedua seterusnya adalah hammer. Inverted hammer, kita ada shooting star, kita ada hanging man. So yang ni berlaku dekat puncak ataupun dekat akar, kita panggil kat bottom lah. Berlaku untuk reversal. So bila-bila akan berlaku reversal, akan terbentuknya inverted hammer ataupun hammer ni tersebut. Selain doji, so dia ada signal-signal tertentu lah yang digambarkan oleh candlestick ni, sebab dia melambangkan pergerakan harga ataupun price action. Jadi penting untuk anda mahir candlestick ni. Tak penting untuk ingat nama lah, sebab ada berpuluh candlestick, so tak perlu ingat nama. Anda perlu tahu macam mana konsep candlestick tu terbentuk, apa signal-signal yang diberikan oleh bentuk candle tersebut. Dah cukup lah. Okey,
So kita seterusnya kita akan go to indicator. Sekarang pukul 9, kita ada setengah jam lagi. Okay, indikator utama saya bagikan ini bukan dalam buku. Ada yang mungkin ada buku-buku yang saya rujuk, tapi apa yang saya faham, yang saya rasa mudah untuk dikongsikan, ya kita bagi pada dua lah senang cerita. Indikator utama iaitu primary dan indikator tambahan kita panggil secondary indicator. So kita teruskan ke apa itu volume lah. So dalam indikator utama ni dia ada price trend, dia ada volume, support resistance dengan chart pattern. So sebab indikator utama pada saya dia tanpa melibatkan indikator-indikator barat seperti MACD, Bollinger Band, RSI dan sebagainya lah. Kita ada banyak lah. Indikator pun kita ada terlalu banyak indikator. Stochastic ada. So apa yang saya ambil hari ni adalah yang sangat basic yang kita boleh guna sebagai rujukan lah untuk kita buat decision. Tak semestinya anda perlu tahu advance supaya anda boleh untung kan. So yang basic ni pun dah cukup dah sebenarnya. Okey, seterusnya kita terus ke volume. Volume ni sangat penting sebab dalam TA tadi ada dua benda yang kita kaji ataupun kita guna sebagai asas, iaitu volume dan price. Okey, price ni kita tahulah harga tadi kan. So yang kedua adalah volume. Jadi volume ni apa volume ni? Volume ni adalah urus niaga, jumlah urus niaga yang berlaku untuk tempoh time frame yang kita tengok tu. Macam contoh dekat bawah ni volume kan, dia gambar ni kan. Strong uptrend. Okey, kita nampak increasing volume. So maknanya pada setiap kenaikan ni, transaksi pembelian untuk saham tersebut semakin tinggi. Semakin naik, semakin tinggi. Maknanya demand tu meningkat ataupun orang kata harga saham ni meningkat dengan volume. Maknanya menarik minat orang ramai untuk beli. Jadi must be something good about this company ataupun shares lah ataupun saham ni. So mesti ada something yang baik ataupun kita nampak signal yang baik untuk saham ni terus naik. Sebab tu dia ada momentum dan ada peningkatan harga ataupun volume tersebut. Jadi volume adalah indikator kedua terpenting selepas harga tadilah. So daripada jumlah volume ni kita dapat menjangkakan tekanan jualan ataupun support dia. Untuk belian dia lah digunakan untuk tentukan which is trend ni adalah strong dan di mana harga tu kita dapat jumpa support. Jadi kalau kita beli, so harga walaupun dia kuat dengan volume tapi tak semestinya harga tu hari-hari naik. So dia ada turun juga. Jadi bila turun tu dengan low volume, kita boleh tentukan paras sokongan ataupun support dia kat situ lah. So ada trik dekat situ. Jadi baru kita tahu dia tu genuine ataupun dia tu solid dan valid untuk dia naik. Untuk teruskan kenaikan ataupun buat strong uptrend. Jadi ketika pasaran dalam trend menaik ni ataupun bullish, harga tu meningkat dengan jumlah volume yang turut meningkat. Jadi dia menunjukkan tekanan belian yang sangat kuat dalam pasaran. Jadi kalau bearish pula dia terbalik lah. Maknanya kalau dia turun dengan sangat kuat dan volume pun sangat banyak. Jadi dia berlaku kejatuhan yang sangat kuat lah. Okey, namun begitu jika harga menurun tapi diikuti volume yang pun menurun. Tadi kita tengok kalau harga turun dengan kuat dengan volume yang kuat maka dia adalah strong downtrend ataupun strong bearish. Dia jatuh dengan kuat. Tapi kalau harga turun dengan volume yang sangat rendah, itu adalah peluang untuk kita beli. Sebab semakin kecil tekanan jualan tu bila harga turun, maknanya kita tahu tak ramai orang menjual dan mungkin harga bila sampai kat support dia akan ada support ataupun dia akan orang kata dia punya support untuk belilah, demand tu akan muncul selepas tu. Okay, so tu buat volume nanti kita tengok dekat chart, saya cuba tunjuk kat chart lah. Okay, yang kedua tadi dalam principle of orang kata technical analysis ni dia ada price move in trend, betul. So price move in trend ni maksudnya dalam market ni, tak kisahlah market apa, saham apa anda tadi ada beribu saham, di Malaysia sendiri ada beribu saham, kat US dan sebagainya kita ada saham, tak kisah komoditi dan sebagainya, akan ada 3 trend ni saja. Iaitu sideway, kita ada uptrend dan downtrend. So tak ada planet, mungkin setakat ni kita tak jumpa lah benda lain. Dalam ilmu technical analysis yang kita belajar hari ni, ada 3 ni trend saja. So kita tengok market apa yang anda trade. Kalau pasaran salah, biasanya kita akan cari saham uptrend untuk tentukan di mana kita nak belilah.
Bila kita jumpa downtrend ni, di mana kita nak jual ataupun kita tak nak masuk lah dekat market. Sideways ni mungkin boleh trade, tapi mungkin dalam strategi-strategi yang tertentu, mungkin lebih short term ataupun price range yang tertentu. Okey, untuk trend menaik ni, simple je. Kita tengok dekat gambar sebelah, gambar raja ni. Sebab mana-mana yang nak baca tu nanti boleh screenshot ke, ataupun sebab saya tak baca ni banyak lah kan. So kita tengok dekat gambar raja sebelah ni, swing low, swing high. So apabila price melakukan ataupun harga melakukan kenaikan, dia akan buat kenaikan macam ni lah, swing low. Daripada low dia akan pergi ke high, dia turun balik pergi low, dan syarat uptrend ni, okey, dalam uptrend, ni uptrend lah, kita panggil zigzag kan. Biasa kita nampak orang jumpa. Price secara asasnya bergerak macam tu lah. Mungkin kadang-kadang ada lain sikit lah, tak semestinya tegak macam ni kan. Sebab ni just contoh. So pergerakan harga ni ada apa ni, prinsip dia. Maksudnya kalau kita nak tengok harga tu uptrend, dia kena naik, dia buat high kat sini, dia tak boleh dia turun kan. Price perlu berehat ataupun kita berlaku profit taking dan sebagainya. Dia buat low. So low dekat sini dia tak boleh kurang, dia tak boleh sampai kat sini lah. Dia boleh sampai paras ni tapi dia tak kuat lah, maknanya dia sideways. So kalau harga sampai dekat sini dan dia rebound balik, dia buat new high, dia kena break high yang sebelum dia buat ni. So itu kita panggil higher high dan higher low. Dan low yang kat bawah ni perlu lebih tinggi daripada low sebelum dia. Okay, dia buat low baru kan. Low baru ni lebih tinggi daripada sebelumnya. Dia buat high, high ni lebih tinggi daripada high sebelumnya. Maka itu adalah uptrend. That simple. So pattern ni yang kita nak tahu. Asalkan anda jumpa dia break, dia buat high, dia turun, low dia tak sampai bawah, dia naik lagi, dia break out, dan kita panggil dia uptrend lah. So sebab kalau kita jumpa saham yang naik, dia turun sampai bawah. So dia naik balik, dia jumpa sampai sini, dia turun. So itu bukan uptrend sebab dia tak break high dan low dia sama tinggi. That simple. Untuk anda tahu secara asas lah. So nanti kita boleh tengok dekat chart, kita belajar untuk draw pattern ataupun pergerakan kenaikan ni. So penurunan yang berlaku ni kan, dia swing high, swing low, penurunan ni kita panggil correction ataupun retracement ataupun pembetulan harga dalam bahasa Melayu lah. So pergerakan dia takkan naik straight dia. Price akan move dalam zigzag. Okey, seterusnya adalah Okey, downtrend. Trend kedua adalah downtrend. Konsep dia sama macam uptrend tadi, cuma dia terbalik. Okey, bila harga nak turun, dia buat penurunan, dia naik balik, berlaku correction. Dan dia turun, dia break support ataupun low tadi, dia buat new low kat bawah ni. New low. Sampai bawah ni dia buat new low. So low kat sini lebih rendah daripada low sebelum ni. Low yang terbaru lebih rendah daripada low yang ni. Low yang terbaru lebih rendah daripada low yang ni. So maka dia adalah downtrend. Simple. Dan high dia pun tak boleh sampai high sebelum ni lah. So high kat sini, dia tak boleh sampai, tak boleh melebihi ni. Jadi ni resistance dia, dia tak boleh. Kalau dia naik mungkin kuat-kuat pun sampai sini je. Kalau dia lebih, then kita kena hati-hati lah. Mungkin trend tu akan berubah. Ataupun dia sideways. Tapi kalau dia tak sampai, dia turun balik, dan kita akan tunggu. Dia buat new low ataupun dia rebound dekat low yang sebelum ni. Support dia. Kalau dia break lagi, dia akan buat low baru. So kalau dia naik, dia break lagi, dia buat new low, so dia akan terus turun lah. Itu untuk downtrend. Okey, seterusnya sideways. Okey, sideways ni simple lah. Sideways ni dia tak ada trend, senang cerita, trendless. So maknanya harga bergerak dalam satu, harga bergerak dalam satu range yang high dia lebih kurang sama dengan low dia. So mungkin kalau kat sini harga RM1, harga bawah ni mungkin 80 sen, harga akan dalam ni. Jadi bila trend ni nak memula, bila dia berlaku breakout. Selagi harga tak break, so tak mencipta kenaikan baru, atau harga tertinggi yang baru ataupun low yang baru, maknanya dia bukan
trend, dia akan ada dalam trendnya sideways lah. Maksudnya dia bukan uptrend dan dia bukan kalau dia break bawah dia akan buat downtrend lah. So kalau still harga dalam move dalam range yang sama, dindong-dindong macam ni, dia sideways lah. That simple lah. Untuk trend saya rasa tak susah sangat lah. Okay. Seterusnya support dan resistance. Okay. Apabila kita belajar trend tadi, apa yang kita nampak tadi, kita dah tahu tentang volume. Kita dah tahu tentang trend. So kita boleh lukis trend tu uptrend ataupun downtrend. Jadi daripada uptrend dengan downtrend yang kita lukis tadi, daripada segi volume yang kita belajar tadi, kita akan tentukan dekat mana support dan resistance. So yang ni sangat-sangat penting sebab topik yang seterusnya akan menggunakan skill anda dekat support dan resistance. So cara lukis support dan resistance simple. Bila dia buat penurunan, dia akan buat satu low kat bawah ni, kan, kita panggil low dekat nombor 1 ni. Low ni akan kira sebagai support lah. Harga low ni yang pertama sebab kita tak ada yang kedua lagi. Price move lagi, bergerak. So dia turun lagi, dia test lagi. So bila dia test low yang sama, kita gariskan bucu dia. Kalau kita pakai line chart macam ni lah. So kita temukan bucu dia, so dia akan jadi support. Jadi harga seterusnya naik dan turun. So dia turun nak sampai mana? Dia akan test support dulu. So ini adalah paras sokongan di mana berlaku tekanan belian yang sangat kuat. Jangan silap So orang beli banyak kat sini, orang beli banyak dekat sini dan harga tak jadi turun. Sebab bila sampai harga bawah ni orang beli ramai-ramai. So dia akan naik balik. Bila dia turun balik sampai sini, orang tengok, oh ini support price, kita beli pada harga yang rendah. So kita akan beli kat sini. So tekanan belian tu kuat dan dia akan naik semula selepas dia jumpa support ni. Tapi bila berlaku itu nanti kita tengok lepas ni. Okey. Bila berlaku sentimen ataupun signal-signal yang mungkin very bad, maknanya support tu dah tak kuat nak tahan, so dia break. Kita panggil breakdown lah. So ataupun breakout ke bawah kan. So breakdown, maka trend tu mungkin akan bermula down. So support ni juga akan jadi resistant. Maknanya dia jadi halangan selepas tu. Selepas dia pecah, dia akan test balik, tak lepas dan dia akan sambung turun lah. So kalau lepas mungkin dia boleh naik balik. Tapi kalau dia tak lepas kat sini, ini adalah support. Dia akan jadi mula-mula support kat sini. Tapi bila dia break, bila dia rebound balik, dia akan jadi resistant. So support become resistant. SPR punya line. Sebab kita tahu dah sebelum ni sampai sini dia turun, dia rebound balik, sampai sini dia rebound balik, tapi sampai sini dia break. Dan maka support breakdown dan dia memberi tanda itu adalah signal sell ataupun bearish. Tapi ada confirmation yang akan anda perlu belajar lah untuk details ataupun lebih advance lagi. Okey, untuk resistance pula, harangan untuk rintangan ke atas, di mana bila harga naik akan berlaku tekanan jualan yang kuat dekat paras ni. So dia bila sampai sini dia tak boleh break, dia turun balik. Dia turun-turun, dia cuba lagi, tengok tak boleh break. Sebab bila sampai atas ni ada tekanan jualan. Mungkin dari segi value harga saham ni mungkin tak cukup kuat untuk dia pergi naik dan dia turun. Sampai dia berjaya untuk buat breakout. So ni breakout, resistance breakout. So sebelum ni dia jadi resistance dekat nombor 1. Nombor 1 ni kat sini kan, resistance. Dia touch lagi nombor 2 dekat resistance. Dan kali ketiga ni dia pecah. Kita panggil breakout. So dia akan membuat kenaikan. Dan tadi resistance yang berlaku dekat 1 dan 2 ni, dia akan jadi support dekat sini. So resistance become support, RBS. So level ni kita panggil level RBS lah. Bagi yang orang kata apa, yang trader-trader yang lama ni dia tahulah. So yang baru ni boleh catat lah. Sebab penting untuk support resistance ni untuk anda tengok benda ni. Dia akan berulang-ulang kali berlaku, tak kisahlah anda trade saham ke, minyak ke dan sebagainya, inilah yang berlaku dalam market. Cuma mungkin rupa dia ada berbeza sikit lah dengan apa yang saya lukis kat sini kan. Tapi dia nak menentukan harga resistance ni adalah berlaku tekanan jualan di setiap point resistance yang berlaku tadi. So sampai dia breakout, baru akan ada trend yang baru bermula. So support dan resistance ni adalah penting dan berpotensi apabila basic dia senang, konsep dia simple, iaitu apabila price tu touch banyak kali line support ataupun resistance tadi, maka lagi kuatlah line tu.
Jadi kalau dia break out, maka kena standby lah untuk masuk ataupun untuk jual. Jadi support dan resistance ni beri kelebihan yang baik dan konsisten jika anda mampu memegang saham pada tempoh masa yang panjang, sebab dia berlaku trend ni takkanlah sehari dua kan. So dia boleh berlaku dalam minit, dia boleh berlaku dalam few minute, few weeks ataupun few days. Jadi kita akan tengok kalau ada kemampuan untuk pegang saham tu lama, so baik anda peganglah. So mungkin dia akan ambil masa yang lama untuk anda boleh maximizekan profit ataupun gain yang anda boleh dapatlah dekat pasaran tu. Okey. Seterusnya kita ke chart pattern. Ni masih dekat primary indicator iaitu chart pattern. So chart pattern ni ada dua chart pattern, ada dua jenis. Kita klasifikasikan kepada reversal dan continuation. Maksud reversal ni, apabila jumpa chart pattern tu dia akan reverse. Senang cerita. So maknanya bila contoh harga naik sampai puncak ni akan berlaku chart pattern kat sini dan dia akan turun. So ini kita panggil reversal. Reversal tadilah. So kalau continuation, bila harga naik dia berlaku dekat tengah-tengah. Berlaku kat sini, so dia sambung balik. Jadi ini kita panggil continuation, chart pattern. So apa chart pattern yang berlaku? Chart pattern reversal ataupun reversal. So contoh yang pertama adalah kita panggil head and shoulders. Head and shoulder. So maknanya head and shoulder, HNS. Kita panggil HNS lah untuk short term dia, short form dia. Okay, so head and shoulder ni maksudnya bentuk dia macam badan kita lah. So ni adalah bahu dia, left shoulder, ni right shoulder. So dia dapat kepala dia kan. So dia bentuk dia macam M lah, tapi dia ada lebih sikit satu. Dia ada puncak dia kita panggil. So dia ada bahu ni, ketinggian ni biasanya lebih kurang sama. So dia menandakan reversal. Maknanya bila berlaku ni, price akan start tukar arah. Maknanya macam contoh dekat bawah ni, bila mungkin sebelum ni daripada bawah ni harga naik, so berlaku head and shoulder ni, dan dia break out, dia akan buat penurunan. Tadi dia berlaku dekat top lah biasanya. So maknanya bila anda pegang saham dekat bawah-bawah ni, contoh anda beli saham kat sini ataupun kat sini, kat point ni ke kan, dekat support ni anda beli saham. So bila berlaku benda ni, berlaku breakout kat sini, dia adalah signal head and shoulder. So anda perlu buat decision untuk lari lah. Sebab takut bila dia breakout ni memang dia akan turun. Possibility tu agak tinggi. Jadi anda kena kenali chart pattern ni supaya anda dapat dapat lari lebih awal lah. Sama ada anda boleh minimize loss ataupun anda boleh mungkin ambil profit lebih awal. Berbanding anda tunggu kat bawah ni balik dah rugilah kan. Jadi head shoulder ni adalah salah satu chart pattern reversal. Yang kedua adalah continuation. So reversal tu sebenarnya ada few lagi lah, ada double bottom, ada double top, tapi dia boleh berlaku di uptrend ataupun downtrend lah. So macam ni downtrend kan. So price ni mungkin daripada atas turun membentuk inverted. Kita panggil inverse head and shoulders. Dia break out dan dia akan buat kenaikan. So maknanya ni berlaku reversal. Dia tukar daripada downtrend kepada uptrend. So itu kita panggil reverse lah. Reversal punya chart pattern. Okay, so seterusnya continuation. Sebab kalau dalam saham saya rasa penting untuk continuation, penting juga untuk reversal. Cuma bila kita terlepas entry untuk first wave ataupun sebagainya ataupun kenaikan tu, kita nak cari entry yang kedua ataupun entry untuk kita masuk beli saham tu adalah pada chart pattern ni lah yang kita senang nampak biasanya. Okay, continuation macam tadi saya cakap, dia adalah sambungan kenaikan ataupun sambungan penurunan bila dia berlaku chart pattern yang ni. So yang ni untuk sekarang ni adalah ascending, adalah kenaikan lah. So bila kita tengok dekat bawah ni, ni ascending triangle lah. So maknanya price tu buat kenaikan tapi dia tak pecah resistance. Okay, kali dia breakout dan dia akan sambung kenaikan. Maknanya daripada bawah ni dia dah naik lah. Berlaku continuation. Chart pattern ni ibarat dia tengah berehat ataupun dia tengah berlaku pembetulan harga, retracement ataupun correction. So dia akan membentuk chart pattern ni. Cuma bentuk chart ni apa lah, jadi triangle ke, ada nanti jadi flag, pennant dan sebagainya. So basically dia move dalam ni, berehat sekejap, so dia breakout, baru kita tahu direction seterusnya. Jadi kita akan entry dekat atas ni.
Kita tak entry dalam ni lah. Nak entry dalam ni dikira sideways lah sebab dia tak break high, dia tak break low. So kita tak ada indecision, kita tak masuk waktu ni. So better kita tunggu dia uptrend dan kita baru masuk lah confirmation dia. Sama juga bila dia price dia turun, dia dindong dalam ni sideways. So dia tak break high, dia tak break low, then dia jadi chart pattern. So bila dia break down, dia break bawah ni, so kita kena lari lah. Bagi yang trade dua hala, two way market, dia boleh sell kat sini lah ataupun short. Sebab dia break dan dia ni adalah signal continuation trend. Kita nak sambung trend dia. Untuk symmetrical triangle ni sebenarnya dia still bentuk triangle, cuma dia bentuk dia lebih balance lah. Yang atas sekali. Macam tadi ni bawah dia menaik, yang ni atas dia menurun, trend line atas ni kan. So dia yang atas ni lebih balance lah. Dia tak kuat ke atas, dia tak kuat ke bawah. So dia balance kita, tapi still entry dia kita akan tunggu dekat breakout ni. Breakout point kat sini. Bila dia break baru kita masuk. Okay, ini untuk chart pattern. Okay, seterusnya chart pattern lain adalah flag dan pennant. Yang ni selalu kita jumpa sebenarnya. Kalau dalam price trend, tengah uptrend tu kita akan jumpa. Tengah downtrend kita akan jumpa dua ni. Tak kisah dalam apa-apa market. So flag pattern ni akan berlaku bentuk bendera lah. Nama pun flag dan dalam tempoh masa sebenarnya dia kecil je size dia. So kalau kita study daily chart, mungkin dalam price ni akan move dalam seminggu ataupun 2 minggu. Sebelum price buat breakout dan kenaikan. So kita akan entry kat sini lah. Ni resistance, yang ni support. Dalam bentuk trend line. Tapi sebab bucu ni jumpa bucu ni kan. So dia buat low jumpa bucu. So kita combine bucu ni dan kita akan membentuk satu chart pattern. Kita panggil correction lah ataupun tengah rehat dan dia akan naik. Sama juga dengan pennant. Pennant ni berlaku dalam bentuk kecil. Macam tadi triangle pattern tu dia berlaku dalam tempoh masa yang agak panjang lah sebenarnya berbanding pennant ni. Pennant ni tengok berapa candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belas candle. Mungkin 10, mungkin kurang pun ada. Asalkan kita nampak bentuk dia, dia tak break high, tak break low dan berlaku breakout. So kita akan entry kat sini. Candle ni lah. So breakout kalau dapat sini cantik lah. Tapi kalau kita tunggu confirmation, kita boleh tunggu atas ni. Candle close, dia close atas pennant pattern ni. Then baru kita tahu dia close kat atas kan. Tiba-tiba breakout, dia tu masuk balik. So dia tak kira breakout. Dia fake breakout lah. So anda kena tunggu dia break, tutup kat atas. Mungkin nak tutup kat atas ni, nak entry lah. Ataupun next candle, retrace sikit, kita boleh entry kat next candle. Dan kita tunggu target dia lah. Jadi target ni kita nak ukur kat mana? Dekat ketinggian chart pennant ni. Sorry dah semak sikit. So ketinggian ni adalah target price dia. Maknanya yang tinggi ni sama dengan tinggi ni. Ataupun kita panggil X to X lah. Ni X ukur dia, ni sama X. Kalau nak second TP, kita akan tambah lagi satu X. So maknanya X ni kita akan tambah lagi kat sini. So X tu 2X lah. Kan? 2 kali ganda. So sama juga dekat flag ni. So berapa tinggi dia, kita akan ukur lah. Simple je. So maknanya dalam chart pattern ni cukuplah untuk kita study kat mana nak cari chart pattern ni, kat mana nak entry dia, kat mana cut loss dia. Dan kita buat decision. So tak perlu indikator lain sebenarnya. Jadi ini yang kita guna tadi. So nanti kat breakout ni kita kena tengok juga volume dia. Volume dia tadi price dengan volume kan. So kita tengok volume kalau spike dengan breakout tadi, so maka dia valid lah untuk kita entry. Okay, volume dia sebelum ni rendah je. Tiba-tiba breakout ni dengan volume yang kuat. So maka entry tu lebih solid, lebih kuat untuk kita masuk. Okay, seterusnya kita ada continuation juga tapi bentuk dia macam 3 segi tapi dia ke atas ataupun slope ke atas ataupun ke bawah macam ni. Kita panggil wedge. Kita panggil wedge lah. Sama ada kalau di ke atas kita panggil rising wedge, kalau ke bawah kita panggil falling wedge. So fungsi dia ataupun signal yang terhasil daripada wedge ni sama juga bila dia breakout atas, dia akan berlaku signal untuk naik lah, untuk membeli dan naik. Tapi bila dia ke bawah, dia akan sambung turun, jadi kita tak belilah. Kita tak belilah supaya kita tak rugi kan. Tapi kalau kita ada profit kat sini, kita akan take profit lah bila dia break bawah ni, confirmation dia nak turun, kita cabut. Okay, seterusnya oscillators. Oscillator ni adalah menunjukkan sebenarnya dalam indikator
kita dah masuk ke secondary indicator. Tadi kita tak guna western punya, kita guna apa yang ada. Sebab chart pattern ni kalau anda rajin, nanti anda Google, anda boleh cari siapa pelopor untuk chart pattern ni ataupun siapa trader yang pernah gunakan dia. Ada satu kita panggil siapa nama trader, Dan Zenger kalau tak silap, nanti boleh search. Dia buat millions dalam 1-2 tahun je gunakan chart pattern, hanya guna chart pattern saja. So kalau anda dapat kuasai basic yang first primary indicator tadi, pada saya dah cukup baik. Anda kena mainkan dulu sebelum anda beralih ke indikator lain. So indikator lain ni sebagai sokongan lah. Kita nak kaji benda lain pula. Tak semestinya semua tadi ada dalam primary. So kita ada oscillators. Tengok oscillator. Oscillators ni sebenarnya indikator lah juga dalam mana-mana eksternal ke ataupun broker punya platform, kita ada indikator, pilihan indikator. Cuma nak tentukan mana satu indikator, mana satu oscillator. Oscillator ni dalam buku technical analysis ni merujuk kepada satu indikator yang akan mengukur di mana pasaran ataupun harga tu terlebih beli ataupun terlebih jual. Maknanya harga ni dia akan naik sampai maksimum dia. Kira kita kata maksimum lah. So maknanya dia dah overbought, terlebih beli. Maksudnya orang dah kena jual. Sebab tak ada orang nak membeli, jadi orang dah terlebih. Tak ada orang nak membeli lagi, so harga perlu retrace ataupun harga perlu down. Jadi oscillators ni akan memberi signal-signal tersebut lah. Selain signal-signal tadilah, chart pattern dan sebagainya. So maknanya oscillator merujuk kepada keadaan di mana pasaran terlebih jual ataupun terlebih beli, overbought ataupun oversold. Selain itu, oscillator ni juga memberi signal bahawa trend tu dah kehilangan momentum. Yang tu kita panggil divergence. So maknanya oscillators ni akan sampai satu had di mana dia tak boleh naik lagi. That is maximum, dan macam mana sekalipun harga perlu turun. Tapi kalau harga tak turun pun, oscillators ni perlu retrace ataupun perlu turun juga untuk buat sambungan kenaikan yang baru. Jadi ada pentingnya kita tahu guna indikator ni supaya kita tahu bila pasaran tu dah terlebih beli, maknanya dia nak naik tu dah tak ada power. So kita tak nak masuk ataupun kita akan hati-hati untuk kita take profit atau sebagainya. So itu tujuan dia, untuk jaga kita punya position lah ataupun kita punya pegangan tu. Jadi dalam MACD ni terdapat dua line utama kat bawah ni, merah dengan hijau kan. Sebab ada broker-broker mungkin sediakan warna yang berbeza. Tapi apa yang dia sediakan adalah dua line ni, MACD signal line ni, warna merah ni lah. Kan, MACD apa ni, kita nak tengok yang biru ni cross yang merah ni, maknanya kat bawah ni kan, dia adalah bagi signal buy sebenarnya. Ataupun signal yang harga tu dah kat bottom perlu naik. Tapi bila jumpa dekat resistance, dekat atas ni harga mungkin dah terlebih beli, dia akan berlaku penurunan. Dia cross, dia bagi signal sell. So harga perlu turun. Kuat atau tak kuat, sebab ni macam ni dia buat low dekat sini, low sebelum ni kat sini. So overall dia masih uptrend, tapi price ni bergerak zigzag. So macam mana kita nak tahu pattern dia? Okay, kat sini kita kena jual, kat sini kita kena beli balik, kat sini kita kena jual, kat sini kena beli balik. So oscillators ni boleh bagi kita signal-signal tersebut lah. Tapi jangan guna kosong-kosong lah, sebab bila anda tengok macam ni contoh yang cantik lah. Tapi ada certain nanti orang guna tengok, tak sama lah signal buy kita dengan sell kita. Sebab bila kita buy dia turun lagi. So mungkin dia downtrend. Jadi penting untuk anda tahu trend dia, untuk tahu guna apa ni signal ni, sebab kita kena backtest dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah Bollinger Band. So Bollinger Band dicipta John Bollinger lah. Antara pelopor juga dalam technical analysis ni, dia mencipta satu indikator kita panggil Bollinger Band ni. So dia Bollinger Band ni dia macam kita nak panggil apa jajaran ataupun kita panggil satu terowong lah maknanya. Dia dalam terowong. Maknanya jajaran ni ditentukan oleh price tu sendiri. Maknanya kalau price tu jajaran dia besar, maknanya band tu akan besar, dia akan kembang. Tapi kalau price tu move dalam small range, dia akan berbentuk, dia akan kecil macam ni lah, shrink kita panggil. Waktu shrink ni kita biasanya panggil accumulation ataupun distribution. So kalau kat atas ni dia shrink, so mungkin dia akan ada trend ke bawah. So macam ni shrink kat bawah kan. So dia break out kat atas, dan signal buy kita kat sini lah. So dia ada 3 line yang utama. So dia ada 3 line utama, diukur menggunakan standard deviation. So ini kita panggil upper line lah yang atas ni. Sebab dekat atas, dekat tengah ni kita panggil mid line,
Kita panggil mid BB lah. Yang biasa pakai guna mid BB ni dia tahu lah kan term-term ni. So ni bawah ni adalah lower BB ataupun lower line. So harga takkan melebihi band ni lah. Dia akan melebihi. Kalau dia melebihi band ni, maknanya dia akan masuk balik dalam band ni. Sebab dia patutnya mengekang harga tu daripada naik ataupun keluar terlebih. So maknanya dia terkeluar ni, contoh dekat atas ni dia naik, dia terkeluar. Sekejap so macam ni dia terkeluar kan. So dia masuk balik, dia pergi midline. So midline ni akan jadi support dia ataupun entry signal. Tapi bila dia tak buat break, dia tak break high, so kita tak ada signal lah yang tu dia akan trend. Jadi bila dia break out dan dia break atas line ni, dia maintain atas upper line ni, maknanya dia adalah uptrend. So kalau terbalik kat bawah, dia main dekat lower line, so dia akan downtrend lah. Tapi perasan tak, bila harga dia terkeluar macam ni, dia akan masuk balik price tu. So dia akan cari support dekat area-area midline ni, dan dia akan sambung balik. Harga akan perlu, bila harga dia ada momentum, dia akan terkeluar lah. Ataupun dia terlebih momentum, terlebih kata apa excited, dia akan masuk balik. Relax sikit, masuk kandang lah orang kata kan. So dia naik balik, dia akan cari upper line ni untuk dia bergerak dekat atas ni. Tapi bila dia jatuh, dia pergi midline dan dia break ke bawah, so dia akan cari lower line. Itu dia punya target lah. Jadi anda kena hati-hati. So bila anda pegang position kat bawah ni ataupun ada saham yang beli kat bawah ni kan, so kita kena tunggu lah. Bila harga dia naik, terkeluar ni mungkin anda boleh take profit dulu ataupun tunggu dia masuk balik. Kalau tak kuat, dan kita boleh jual ataupun kita jual awal tadi kat luar tadi. Tapi bagi yang mungkin hold untuk swing, tak ada signal sell, selagi dia tak break mid BB ni, biasanya dia akan sambung naik lah. So mid BB ni as a signal punya point. Maksudnya bila dia break ke atas mid BB, dia menandakan uptrend tu akan bermula. Tapi kalau dia break bawah mid BB, downtrend akan bermula lah. Okey, seterusnya. Oscillator seterusnya adalah RSI. Okey, RSI ni adalah Relative Strength Index. Pun ni adalah baratnya ni. So sama juga dia mengukur overbought dengan oversold. Cuma diukur dalam bentuk macam ni lah. Kat bawah ni anda akan nampak overbought punya level 70, oversold punya level adalah 30. Jadi harga bergerak dalam trend ni, dia akan ada limit dia. That's why kita tengok kalau dekat bawah ni dah terlebih jual, di bawah 30 ni biasanya adalah signal sell ataupun memberitahu yang bahawa harga saham ni dah sampai bottom lah. Tapi jangan kata sampai bawah ni kita terus beli je. Sebab kita kena tengok macam ni ada signal engulfing, nampak? Candlestick tadi kan hijau dia telan yang merah ni. So signal untuk reversal. Jadi kita kena standby lah entry dia. Untuk entry kat masuk ke sini. Contohlah. Tapi yang ni akan memberi kita petanda awal lah dekat mana price yang dah oversold. So harga dah discount kat bawah ni. Macam ni kat bawah ni kan. So harga kat bawah tapi dia boleh turun lagi, nampak? So maknanya sebab ni tengah downtrend. Jadi kita kena hati-hati sebelum buat decision tu. Tak semestinya kita nampak oversold lah kita terus beli. Nampak oversold dia terus beli. Tak semestinya lah sebab dia boleh turun lagi, dia naik sikit, dia turun lagi. Lagi satu petanda adalah signal lah senang cerita. Kita panggil mid line ni. Sama juga dengan mid BB tadi. So kita panggil line tengah ni, paras ni sebenarnya diukur dengan angka 50. So selagi RSI ni di bawah 50, RSI line ni, warna biru ni bawah 50, dia menandakan harga adalah bearish ataupun harga masih downtrend. Apabila harga break out dekat point 50 ni, level 50 ni, so dia bermula uptrend. So maknanya kat sini lah. So sama juga bila anda guna primary indicator, so anda lukis trend line, so dia breakout kat sini. Kan? So anda tengok volume, kalau ada volume kat bawah ni ada breakout dengan strong volume, then pun primary indicator pun dah bagi tahu dia uptrend akan bermula. Anda tengok tadi support resistance, tengok dia buat high, dia buat low, pattern dia, so dia breakout, dia buat high lagi, then kita boleh entry lah sebab kita dah nampak pattern tu dia buat uptrend. So oscillators ni membantu kita tengok dekat mana level-level tadi. So kalau dia berlaku breakout ni dekat harga yang overbought macam ni, atas ni dah puncak-puncak ni, kita tak nak masuk lah sebab dia berisiko tinggi. So itu tujuan kita guna oscillators ni untuk tentukan pembelian kita tu ataupun entry kita tu berisiko ke tak. Sebab kalau di paras overbought ni agak susah lah untuk dia naik lagi sebab dia dah tak ada ruang naik. So harga akan adjust.
ataupun akan retrace. So macam ni ada sampai 70 dekat area-area ni ada turun balik. Tapi yang line 50 ni akan jadi support dia. So dia akan rebound balik, so dia cari balik. So bila dia break 70 ke atas, maknanya dia strong momentum. So yang ni kita akan boleh short term. Breakout 70 ke atas, kita short term ke atas ni. Sebab dia tengah momentum tengah kuat. Bawah-bawah ni dia uptrend, tapi kalau tengah momentum dia break atas 70. Kalau turun pun sama. Maknanya kalau turun tengah momentum, dah penuh lah lukisan ni. Okey, so kalau turun pun sama, macam ni turun kan. So bila dia break bawah 30, dia in momentum kat sini lah kan. Dia break bawah 30 ni kat area di sini lah. So dia turun ni laju. So tambah lagi, break lagi. 50 tak lepas resistance dia, dia turun lagi. Bawah 30 dia akan strong momentum ni. So kat sini kita boleh buat short term lah. Kita nampak candle merah-merah ni straight je. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Mungkin kita beli 4 hari kita dah profit lah, kita dah jual. So kalau orang yang boleh short lah. Tapi kalau kita yang beli saham, kita tengok one way lah kat atas ni. So kita nak cari atas ni yang strong momentum, kita boleh short term lah kat atas ni. 1, 2, 3 hari pegang, kita ada untung sikit, kita cabut lah. So kita tengok kat mana kita punya trading plan, apa yang sesuai dengan kita, baru kita buat decision untuk untuk entry tadi, gunakan RSI ni. Okey, Fibonacci ratio. Fibonacci ni sebenarnya agak banyak lah. Saya ambil yang very basic. Fibonacci ratio ni satu pengiraan sebenarnya, adalah satu boleh kata tools juga ataupun indikator yang kita boleh ukur, yang di mana dia mengukur menggunakan angka-angka golden ratio ni. So 0, kita panggil, kalau dalam matematik kita boleh kata macam nombor perdana macam itulah. So dia ada nombor-nombor yang terbentuk. Sebab konsep Fibonacci ni dia menggunakan konsep lantunan. Ataupun sebab kalau contoh kita lantunkan bola, kita jatuhkan bola tu melantun dengan kadar ketinggian tu yang semakin rendah ataupun momentum dia makin rendah kan. Jadi ukuran tu yang digunakan dalam saham juga. So mereka berpendapat yang saham pun akan ada benda yang sama berlaku lah maknanya. So bila saham tu naik, berapa kuat dia akan lantun kenaikan tu, dan bila dia turun sama juga, berapa persen dia akan turun melantun tu. Mungkin dekat paras mana dia akan rebound balik dan teruskan kenaikan. So apa yang kita gunakan Fibonacci ratio ni adalah untuk tentukan dekat mana support resistance juga sebenarnya, ataupun kita nak tahu dekat mana paras retracement dia. Bila suatu harga buat kenaikan, contoh naik kan, kalau dia turun tu kat mana kita nak tentukan, kat point A ke, point B ke, point C ke. So golden ratio ni akan tentukan mungkin 23%, mungkin 50%. So macam itulah, jadi dia akan tentukan mungkin 61%. Ini nombor-nombor yang kita akan tahu bila kita gunakan Fibonacci ratio. Bila sampai certain nombor ni, kita akan standby. Ada price action, ada candlestick pattern, ada chart pattern, reversal, ataupun continuation. Kita akan tengok poin-poin ni lah. Tapi poin-poin ni diukur menggunakan Fibonacci ratio. So secara ringkas, kenaikan uptrend ni tidak boleh membuat kenaikan straight 100% daripada A sampai Z. So turun 100%. Saham dia tak macam tu. Saham dia naik, dia kena ada zigzag tu. So zigzag ni kita nak ukur, turun naik banyak ni. Okay, bila dia naik banyak ni, dia turun banyak mana. Dia naik banyak ni, dia turun banyak mana. So kita nak ukur berapa retracement dia. Jadi kebiasaannya suatu trend ni akan membuat pembetulan harga di sekitar area 61.8 tu dah last lah. Ataupun ada yang pakai 72%. Tu tak ada dalam tu, tapi ada certain kiraan dia ada 70%, 70-72%. Tapi biasanya 61% pun pada saya dah kuat lah. So kalau berlaku retracement dekat 38%, 61.8% ataupun 50% lah, dia adalah sangat kuat. Apabila dia lantun, dia akan sambung kenaikan yang lebih kuat lah. Kita panggil Fibonacci retracement. Sebab tu kita panggil retracement. So bila dia naik, dia turun tu dia nak rehat berapa persen. Kalau dia kuat, dia akan rehat mungkin 23%, dia akan sambung jalan lagi. Kalau dia tak kuat, dia nak power lebih sikit, dia akan turun sampai 50%, mungkin dia akan baru buat kenaikan yang baru. So Fibonacci ni boleh digunakan mana-mana time frame, kat mana-mana produk, tak kisah anda trade oil ke, trade gold ke, trade crypto ke, trade pasaran hadapan futures, saham dan sebagainya, anda boleh gunakan Fibonacci ratio, tak ada masalah. As long as ada chart, ada naik turun dia. Okay.
So macam ni lah Fibonacci retracement tadi. So contoh kita ambil harga point A ni. Okay, harga naik daripada 38 sen setengah. Contoh sama apa kita tak tunjuk lah. So 38 sen setengah start daripada sini low dia. Harga ni kita tarik Fibonacci ni sampai 100%. So maknanya daripada harga 38.5 ni sampai ke 61 sen ni lebih kurang dalam 20 sen lah, 22 sen macam tu lah. Kan? So harga naik dekat 20 sen. Okay. So kalau dia naik ni, berapa banyak dia turun sebelum dia naik balik? So kita ukur ni, tarik Fibonacci dia daripada 0% ni sampailah 100%. Maknanya kenaikan 20 sen lah. So 100% ni naik. Jadi kalau dia turun macam ni, dia turun retrace ni, dia sampai dekat 50%. Iaitu 50 sen. Maknanya senang cerita dia naik 20 sen, kalau 50% kenaikan adalah 10 sen lah. Sebab dia bagi 2 kan. Jadi maknanya kalau dia naik 38 sen setengah sampai 61 sen, tolaklah 10 sen, dia akan sampai dekat 0.498 ni. Dekat 50 sen lebih kurang. So maknanya 60 sen tolak 10 sen tadi sampai dekat 50 sen ni kan. So 50% lah retracement dia. So maknanya dia naik 100%, dia terlihat 50% daripada kenaikan. 50% ni adalah daripada kenaikan yang ni. So dia naik balik, dia akan buat kenaikan yang baru, lebih tinggi lah. Dia ada 138%. Dia di atas lagi, kalau dia break out lagi ni, dia akan sampai 161%. So yang tu extension lah. Pivot extension. Maksud kita nak ukur target price dulu lah dekat atas. Tapi biasanya dalam saham, kalau anda terlepas entry dekat sini, mungkin anda akan tunggu dekat sini. Terlepas kat sini juga ataupun tunggu sini. Tapi bila harga dah tinggi kat sini, kita nak masuk balik, kita rasa macam why not kita tunggu retracement yang agak kuat ataupun correction yang agak kuat supaya kita lebih safe lah, kita lebih confident nak masuk tu. So bila dekat sini berlaku retracement 50% ni, ada breakout trend line, ada bentuk macam triangle sikit kan, triangle chart pattern. Sorry, serabut pula. Tak boleh padam. Okay, so ada triangle pattern ni. Then dia berlaku breakout. So kita boleh entry lah kat sini. Ada yang nak entry dekat 50% ni boleh, tapi kita tengoklah mungkin ada signal macam doji macam ni kan. So harga tak turun ataupun volume dia low selepas turun ni kan. Jadi kena tengok few factors lah. Kita kena gabungkan dan anda kena ada complete trading plan ataupun trading setup supaya anda boleh buat decision tu. Okey, seterusnya adalah pergerakan harga moving average. Ini moving average sebenarnya indikator juga, tapi dia adalah indikator. Kita panggil indikator, dia bukan oscillators jangan confuse. Sebab moving average ni berada, indikator yang berada dekat price kita panggil kita panggil indikator. So moving average ni adalah ambil purata harga. So maknanya harga uptrend dan harga downtrend ni. Kita nak tengok kalau harga atas line ni dia uptrend lah. Bermula dekat sini, dia naik atas line ni, dia uptrend. So bila dia bawah line ni, dia break bawah line ni, so dia akan mulakan downtrend. Bila dia break atas line ni, dia akan uptrend. So simple, ada yang guna single line, ada yang guna crossover, 2 line, 3 line pun boleh, tak ada masalah. Ikut kita punya setup lah. Ini contoh kiraan harga purata tadi. Macam mana kita nak kira harga purata tu lah. Dia ambil harga tertutup, bagi macam ni harga FKLI lah. So slide lama. Harga FKLI ni kita ambil harga tutup dia 20.9, 21.9, tutup berapa kita average kan. So bila tambah data yang baru, kita tambah data yang baru, buang yang lama ni, tolak yang lama, so kita akan dapat so yang harga-harga ni yang diplotkan dalam titik akan membentuk moving average tadi. So kita combinekan titik-titik ni jadi moving average. So kita tahulah average 5 hari atas ke kat bawah. So kalau atas uptrend lah 5 hari. Kalau kita pakai sebulan punya data, maknanya sebulan tu data dia atas line, so maknanya dia bullish. Macam ni harga purata. Sama tadi harga purata gunakan moving average. So kita boleh guna, biasa yang digunakan oleh orang kata apa, researcher ataupun analyst. Dia guna MA yang short term 20 MA. Maksudnya dalam masa 20 hari tu pergerakan uptrend ataupun downtrend. Ataupun 50, kita panggil mid term lah.
ataupun 200, maknanya long term. Macam kita nak beli saham, kita cuba cari yang saham-saham yang di atas 200 MA ni, MA 200 ni period dia, guna daily punya chart. So kita cari saham-saham ni yang berpotensi, apa signal-signal yang ada, baru kita beli. So maknanya saham yang bawah 200 ni sebenarnya lebih pada downtrend. So kita cuba elakkan lah, sebab banyak saham-saham yang atas 200, MA 200 ni terlalu banyak. So anda pilih satu yang strong, mungkin atas 50 kita tapis lagi, atas 200, atas 50, atas 20 lagi. So lagi strong uptrend. So macam itulah cara kita nak guna moving average. Ni contoh macam kita guna dua, macam tadi 3 contoh kan. So macam ni kita boleh pakai 2. Signal crossover lebih sensitif. Sebab bila crossover berlaku, dia ada first kata apa, signal lah. Tapi selagi atas 2 line ni, maknanya dia strong bullish lah. Sini kita boleh entry sebab dia tak pecah dua-dua line ni, tak cross ke bawah kan. So kita akan tengok dia break out balik untuk kita masuk. So banyak cara. Yang ni contoh crossover. So macam ni dia cross balik, kita tanda sell lah, dan kita akan sell lah, ataupun kita take profit yang kita masuk kat sini tadi, atau masuk sini tadi, masuk kat sini tadi, kita akan exit kat sini lah. Once dia cross ataupun dia break 2 line MA tadi. First trailing stop dah stop. So kalau dia rebound atas line balik, kita boleh masuk baru, ataupun kalau dia tak boleh naik dan dia cross, kita akan sell lah, kita akan maintain sell, ataupun kita buang semua position yang kita ada, ataupun saham yang kita ada. Okey, ini kesilapan pelabur baru. Biasalah pelabur saham tak kisah yang baru ataupun yang lama, biasanya dia mulakan tanpa ilmu. That's why kita hadiri webinar-webinar yang ada yang free-free ni, tak payah pergi kelas-kelas mahal, cuba attend yang free dulu untuk belajar basic. So mahirkan dulu yang basic dan anda akan dapat satu trading plan, trading setup yang baik, dan kita buat back test. Kedua, tak ada clear mindset, ataupun maksudnya tak ada matlamat. Kadang nak short term, kadang nak long term. Bila pegang short term tak jadi long term. So kita tak ada clear mindset apa kita nak buat. Seterusnya kita tak ada modal lah. Tak ada modal ni sebab kadang biasanya orang yang guna kontra lah. So kena kontra ni kena hati-hati sebab kita kena tahu exit tu berapa lama kita pegang kan. So seterusnya juga adalah tidak mempunyai trading plan ataupun strategi yang betul ataupun yang baik lah. Sebab betul ni sebenarnya dalam technical analysis tak ada yang betul, tak ada yang salah. Sebab even saya guna MA, contohnya moving average, ada orang guna MACD. Kalau dia ada signal buy, saya tak ada signal buy, tak semestinya saya betul dan dia salah. Dan dia pun tak semestinya dia betul ataupun saya salah. So seni dalam technical analysis ni lebih pada seni. Macam mana kita nak bergantung pada effort kita untuk study, untuk tengok, untuk buat back test dan sebagainya supaya kita dapat confident untuk apa yang kita guna tu. Sebab kadang-kadang kita tengok orang ni guna MACD profit je, kita pakai MACD tak profit. Walaupun cara yang sama, keadaan yang sama. Mungkin kita ada certain part yang kita tak boleh nak control ataupun kita tak sesuai. So kita kena ada practice, kena yakin dengan apa yang kita buat, insya-Allah. Tak ada holy grail dalam technical analysis, dalam trading tak ada holy grail. So akan ada profit, akan ada kena cut loss. That simple. So macam inilah technical analysis ni adalah skill je, tak semestinya. Kita boleh buat profit dengan technical analysis, tapi yang control adalah money management kita dan skill kita untuk uruskan kita punya profit tadi ataupun kewangan kita, modal kita. So anda perlu banyak belajar, perlu study, backtest dan sebagainya untuk kita dapatkan profit tadi. Okay, that's all. Sorry terambil masa sangat panjang ni. Saya rasa 20 minit lebih. So kalau ada soalan boleh ajukan soalan di ruang chat box. Saya akan bacakan ataupun Syaz nanti akan bacakan. So saya pass balik pada Syaz. Sorry drag masa panjang sikit. Hai Cik Farhan, terima kasih. Hai, sama. Okey, kepada siapa yang mempunyai soalan, anda boleh type soalan anda di chat box. Di Q&A box. Saya akan baca soalan anda sebentar lagi.